محمد وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, selamat kita berjumpa pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita, meridai kita. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita dalam ketaatan kepadanya sampai akhir hayat kita. Kita mohon pada Allah Ta'ala apabila sampai ajal maut kita nak diambil balik oleh Allah, Allah matikan kita dalam husnul khatimah, Allah selamatkan kita dalam kubur, Allah peliharakan kita daripada siksa kubur, Allah Ta'ala hiburkan kita apabila kita dagang piatu dalam kubur sendirian. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan taubatan nasuha, dosa kita diampun oleh Allah Ta'ala. Allah akan tanya kita, Allah akan soal kita, Allah akan tanya satu persatu mengenai apa yang telah kita lakukan. Setiap detik dalam kehidupan kita ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah redha pada kita yang jahat ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang patuh kepadanya. Amin, Allahumma amin. Syukur pada tuan-tuan, pada Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, kita dapat belajar majlis ilmu. Majlis ilmu ni tak boleh renggang, tak boleh renggang majlis ilmu. Kita tak tahu, kadang-kadang kita rasa kalau pokoknya kalau lapang aja jangan tak datang. Kita rasa tak penting, sekali rupanya dalam pelajaran yang kita pelajari itu ada benda-benda yang sangat mengenai bagi diri kita. Dan kita tak dapat teguran, tak dapat peringatan. Sedangkan syaitan goda kita tak pernah miss. Lalai diri kita sendiri pun tak pernah miss. Itu disebut oleh Sayyidina Abu Hurairah kepada Rasulullah, kalau hadir kuliah depan Nabi saja, datang bersama Nabi, ingat akhirat. Berpaling saja, ingat dunia. Apalah dunia daripada Abu Hurairah? Itu pun dia sudah mengatakan gitu. Nabi mengatakan memang begitu. Kalau engkau memang senantiasa dapat ingat saja, itu dah layaklah disalam oleh malaikat. Jadi memang tabiat manusia, kalau leka daripada duduk majlis-majlis begini saja, syaitan akan datang, dunia akan pengaruh, nafsu akan naik. Maka caranya tak boleh tidak. Supaya kurangkan kelalaiannya, kena kerapkan pelajarannya, Satu hari sekali itu pun sikit. Kalau boleh satu hari 3 kali. Seminggu 3 kali itu pun sikitlah kiranya ya. Kalau boleh, maka kalau begitu seberapa banyak kita tekunkan, kita pelajari, mudah-mudahan dapat berkat ilmu, khususnya ilmu-ilmu tasawuf. Ilmu-ilmu tasawuf, ilmu kerohanian. Ilmu tauhid kita belajar secukupnya. Ilmu fiqah kita belajar sekadarnya. Belajar fardu ain aja pun tak apa ilmu fiqah. Yang halus-halus macam Sabilal Muhtadin kalau tak belajar pun tak apa. Hadis Mabharul Mazi tak belajar pun tak apa. Itu bukan masuk dalam fardu ain. Tapi yang fardu ain yang asas-asas. Tapi ilmu tasawuf seperti Ihya Ulumuddin, Nasihat Agama Wasiat Iman, Minhajul Abidin itu perlu sangat. Bab hati, bab dengki, bab riak, bab kalbu kita senantiasa kita dipermainkan. Kalau tentang sembahyang, time kita sembahyanglah kita sembahyang. Ilmu itu kita gunakan tidak senantiasa. Kalau bab tauhid memang kita dah iman pada Allah Ta'ala. Tapi dalam bab tasawuf, ketika kita ibadat pun dia kacau, ketika tak ibadat pun dia kacau. Syaitan dalam hati kita, maka tak boleh tidak kena menghalusi ilmu tasawuf ini sedalam-dalam dan seluas-luasnya. Bagaimana disebut oleh Imam Ghazali ya, dalam Ihya Ulumuddin, ditukil oleh Syekh Abdul Samad Al-Farimbani dalam kitab Siyarus Salikin. Nantikan ilmu tasawuf ini kena mendalam, kena sebab apa? Di mana tahap kita ada, di situ syaitan datang. Di mana tahap kita ada, syaitan datang. Dia goda kita 7 tahap, tuan-tuan sekalian, sebelum kita buka kitab ini ya. Suka kami ulangi. Mula-mula tentang amal kita, termasuklah amal untuk ilmu ke, amal baca zikir ke, amal baca Quran ke, amal sembahyang ke, amal jemaah ke, apa juga amal kita. Nombor 1 matlamat dia, jangan buat. Malaslah, tak penatlah. Tak apalah. Tak apa, Allah Ta'ala tidak bertambah kaya kalau kau beramal lah. Allah Ta'ala tak rugi kalau kau tak buatlah. Lawan. Allah memang tak tambah kaya, tetapi aku tambah kaya. Allah tak perlukan ibadat aku perlukan ibadat aku. Masuk syurga bukan kerana pahala, kerana rahmat. Lantaran pahala dapat rahmat lah. Lantaran dosa tak dapat rahmat lah. Maka dia mula-mula bilang jangan amal. Kita lawan juga, maka dia bilang lambat-lambatlah. Sikit-sikitlah, kuliah seminggu sekali cukuplah. Kalau baca Quran tu nanti-nantilah. Dia suruh delay dengan harapan kita banyak lalai yang tidak dia tak buat. Kita bilang
Tak boleh, aku nak kena buat dengan segera. Takut tak sampai umur aku ke, ataupun aku miss nanti sayang. Kita nak buat. Maka kalau dia dah suruh kita buat, kita nak buat, disuruh lambat-lambat, kita nak buat segera, nanti dia bilang, okey kalau itu undang-undang, bikin cepat-cepat. Lekas habis, lekas boleh hibur. Lekas habis, lekas boleh relax. Suruh bikin sembarangan lah, cepat-cepat aja. Secara kalang kabut. Tak boleh aku kalau nak bikin dengan cermat, apa pula nak bikin secara kalang kabut gitu, ini ibadat Allah Ta'ala. Dimasukkan pula, dah terlanjur kalau bikin bagus-bagus, nampakkan orang kan bagus, jadi orang puji sikit. Cantik sembayangnya. Datang ada kabliahnya, ada ba'diahnya baru, balik lengkaplah orang ni. Dia pasangkan riak pulanya. Kita lawan. Tak maulah. Apa pula nak tunjukkan orang? Aku ni amal kerana Allah. Mana boleh kerana orang? Tak boleh, berdosa. Dia masuk pula dalam apa? Ujub. Kau bagus dah amal kayak gini kau tak tunjukkan orang. Jarang tau orang ikhlas macam kau. Orang dah lah beramal, tak riak pula. Bagusnya. Ujub. Dia masukkan dalam ujub pulanya. Jatuh. Tak boleh. Bukan ini amalan aku dengan Allah. Allah punya kuasa. Allah Maha yang begitu, bukan aku yang dapat nak puji diriku. Allah dah kasih hidayat, dah cukup bagus aku dapat ibadat. Tak, dihilangkan ujub. Dia pusing balik langkah pertama dengan cara higher grade. Dia pusing balik langkah kedua dengan higher grade. Langkah yang pertama apa? Disuruh kita ibadat lebih tinggi. Kalau dulu kita belajar, disuruh kita mengajar. Kalau dulu kita tidur malam, sekarang disuruh kita bangun malam. Dengan harapan jadi kita dapat batalkan sembahyang lain. Tak apa, kau kurang ini, tapi sekarang kau dah mula mengajar. Kurang kau punya kan, kurang baca Quran. Pasal kau dah mengajar, kau dah buat benda yang lebih tinggi. Yang ini tak apa. Itu lebih kau kena tahu fadail amal, lebih afdalnya macam mana. Allah, tak apa kan kau dah bangun malam, kan ngantuk. Maka kuliah subuhnya tak payah. Jadi mana lagi afdal, malam ke siang? Mana boleh terbuat semua kan, tak terdaya. Dia pusing kita pulanya tak buat. Tapi dulu tak buat secara rendah, tak buat konon-konon dah tinggi, boleh tinggalkan yang rendah. Tak. Yang orang alim tu kalau kita nampak dia amalan dia di siang hari, malam pun ada. Kalau nampak amalan dia banyak, yang kita tak nampak lebih banyak. Begitu. Bukan dia dapat amal yang banyak, maka yang amalan-amalan lain semua dia boleh tinggalkan. Tak. Nanti dah begitu, nanti dia suruh delay lagi pulanya. Bikin lain, dosakan, pusing balik. Dah sampai 5, 6 tu pusing balik yang awal, tetapi dalam tahap lebih tinggi. Nanti suruh delay lagi balik semula, tapi dalam tahap yang tinggi. Ya tak apa, awak bikin sedikit pun tak apa. Pasal apa? Awak dah sekarang awak kiranya dah grade tinggi. Allah. Itu senantiasa dimain-mainkan kita, dan senantiasa kita dalam keadaan begitu. Senantiasa kita dalam keadaan nak melawan hawa nafsu kita, nak lawan tipu daya syaitan, ya. Dan ada tentera dan jentera dia dalam diri kita, iaitu hawa nafsu kita. Nafsu kita pun kasih alasan pada kita, betul. Takkanlah tak boleh relax sikit. Tuhan pun tak paksa, tak begitu, tak begini. Allah, sama ya. Nanti rugi kita ya, rugi kita. Paling rugi orang kalau tambah ilmu, tak tambah amal. Rugi. Kalau orang tambah ilmu, tak tambah dekat pada Allah Ta'ala, itu bukan tambah, kecuali tambah jauh daripada Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik ya. Tambah ilmu biar amal naik. Dan kalau tambah satu amal dengan terhilang amal lain pun tak boleh. Yang kau buat yang asas-asasnya kena buat, yang simpelnya kena buat. Kau dah buat sembahyang yang banyak, yang tinggi pun, yang bawah tak boleh tak buat. Amal yang kecil tak boleh tinggal ya, begitu ya. Nanti kita rugi. Tak boleh nanti benda yang patut kita ditegur, kita tak datang, rupanya itu poin yang kuperlukan. Allah, sayang sekali, yang rugi kita. Dan tak boleh pilih-pilih ya, tak boleh pilih-pilih belajar ilmu. Yang aku suka aku datang, yang aku suka tak datang. Yang kau tak suka tu yang kau perlukan. Yang kau tak suka tu yang kau perlukan. Yang kau suka tu kadang-kadang ikut nafsu engkau, seronok engkau. Tak boleh. Hati-hati tuan-tuan sekalian ya. Sambung baca kitab kita Risalah Muawanah yang disusun oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad sampai muka surat 207. Kalau kitab ni habis, saya cadang nak kitab Bulughul Malam Imam Ghazali, penyampai segala cita-cita kita, doa sekian, amal sekian. Kita tengok kalau sesuai, kita buka kitab ini. Ke surat 207, jangan berat mengulangi doa. Betul ya? Minta pada Allah Ta'ala. Ini kita masih sebut tentang bab reda. Masih bincangkan tentang reda kadar-kadar. Jangan tak doa pada Allah Ta'ala.
Doa pada Allah Ta'ala. Berdoa pada Allah Ta'ala, minta dihilangkan beban, minta dihilangkan sakit. Usaha kerja kita. Sakit makan ubat kerja kita. Tak ada duit kerja cari nafkah kerja kita. Kerja Allah menyembuhkan, kerja Allah memberikan rezeki. Kerja kita buat, kerja Allah buat. Dan kita kena redha dengan kerja Allah. Kena redha dengan kerja Allah. Kita dah kerja, Allah masih tetap tak kasih naik rezeki kita. Alhamdulillah, aku dah buat kerja aku, tapi Allah belum nak kasih rezeki. Kita buat kerja kita dah berobat, tak disembuhkan oleh Allah. Allah belum nak kerjakan kita supaya sembuh, maka tak sembuhlah kita. Tak apa, aku redha ya Allah, aku redha. Kita kena buat kerja kita. Sampai satu masa nanti Allah Ta'ala buat kita tak boleh buat kerja. Kena full redha pada dia. Itu lain tahap. Tahap orang peringkat awal masa kita, kena buat kerja kita, kena usaha, kena cari rezeki, kena tambat haiwan kita, kena kunci kereta kita, kena berobat, kena pagar rumah kita, umpamanya lah ya. Kemudian tawakal dan redha pada Allah Ta'ala. Kita dah buat, Allah buat kerja dia. Nak luluskan ke tak nak luluskan. Dia luluskan, itu kerja dia dengan kebijaksanaan dia. Alhamdulillah. Dia tak luluskan, itu kerja dia dengan kebijaksanaan dia. Alhamdulillah juga. Itu namanya redha. Itu namanya redha. Di samping itu, buat kerja kita, termasuk kerja kita ialah usaha dan juga doa. Doa. Ya Allah, sembuhkanlah anak aku dari sakitnya. Boleh. Ya Allah, tambahkan rezeki aku biar mewah. Boleh, semua tu. Tapi di situ ada adabnya. Di situ ada adabnya. Tentang yang Allah Ta'ala jamin, tak payah kau minta rezeki. Sakit, yang Allah Ta'ala berikan sakit untuk ampunkan dosa, pun orang alim tak minta. Minta boleh tak? Boleh minta. Dapat pahala, dapat kabul. Tak minta, adab dengan Allah Ta'ala. Boleh. Tak minta dalam arti kata, tak nak minta, tak bergantung pada usaha sendiri. Tak bagus. Tak nak minta dalam arti kata, jaga adab dengan Allah Ta'ala. Allah tentukan ini kok, aku nak yang lain. Allah takbir aku ke, aku nak takbir Allah. Yes, tak apa. Kalau tak minta dalam arti kata, lupakan Allah, rasa kita mampu sendiri, itu tak bagus. Tak minta dalam arti kata malu nak minta. Tuhan baru kasih sakit sikit kau dah nak minta sembuh. Masa tengah sembuh pun tak betul-betul taat kepadanya. Malu nak minta. Baru Allah Ta'ala sempitkan rezeki kau tak tahu sabar. Sahabat-sahabat baju bertampal aku kau tak tahu sabar. Jangan begitu. Jadi kalau apa, dia punya tak minta kerana suka diuji oleh Allah, gembira dan tidak dia gantikan mintanya, bukan dia tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala tahu. Tadi yang tak minta tak ada hubungan dengan Allah. Dia usaha sendiri. Itu tak bagus. Ini dia tak minta, tapi dia tetap hubungan dengan Allah Ta'ala bahkan erat lagi. Engkau minta benda karuniaan Allah. Dia minta Allah. Ya Allah, redha padaku ya Allah. Ya Allah, biar hati aku menghadap padamu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Agung. Ya Allah, Engkau Maha Mulia. Dia punya doa dia gantikan dengan puji-pujian pada Allah, sebagaimana hadis Nabi mengatakan sebaik-baik doa ialah pujian. Jadi dia kalau ada anaknya sakit, dia tengok anaknya sakit, berlinang air matanya. Dia tak doa ya Allah sembuhkan. Tengok ya Allah, ni hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu Engkau Maha bijaksana ya Allah. Anak aku tapi hamba-Mu Engkau Maha bijaksana, Engkau Maha adil, Engkau Maha pengasih, Maha penyayang ya Allah. Anak aku serah padamu ya Allah. Tak berani nak cakap minta mulut, ya Allah sembuhkan. Bab yang sakitkan tu Allah. Begitu ya. Dan bukan dia tak doa, tapi doanya tu lain cara. Itu adabnya yang lebih tinggi, adab yang terlebih tinggi. Ada satu Nabi Bani Israel, sakit macam-macam, nasibnya jatuh ditimpa tangga, jatuh lagi ditimpa lagi. Saking kan tak tahan baru nak sebut, ya Allah, dia baru nak angkat suara, Allah Ta'ala warning sama dia kasih wahyu. Kau cuba mengeluh, aku lucutkan kenabianmu. Sampai begitu ya. Jadi itu orang tahap yang lain begitu ya. Itu yang sebaiknya. Ini disuruh jangan lupa berdoa. Boleh kita doa nak minta anak sembuh pun boleh. Doa nak minta wang banyak pun boleh. Doa nak minta jawatan tertentu pun boleh. Apa semua. Tapi di situ jangan lupa ada adab. Yang Allah dah tetapkan, rasanya janganlah kau nak minta adjust. Yang Allah Ta'ala buat dengan benda tu nak naikkan dirimu, janganlah kau minta Allah Ta'ala padamkan sakit. Betul Habib Ali bin Ja'far bilang, kalau sakit jangan lekas berobat. Nikmati sakit itu dulu 3 hari. Nikmati sakit tu. Kalau sembuh ya sudah, bermakna Allah buat dia punya kerja, tak payah kau buat kerja. Kalau tak sembuh baru kau buat kau punya kerja. Begitu ya. Baru makan ubat. Cara orang-orang salih punya beradab dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau doa boleh tak? Boleh. Dapat pahala, dapat kabul. Tapi ada orang suka yang lebih tinggi daripada itu. Iaitu penjalinan erat dengan Allah Ta'ala. Tanpa dia kisah ada anugerah Allah Ta'ala ke tak ada anugerah Allah Ta'ala. Itu jaga adab dengan Allah Ta'ala namanya ya.
Dan ketahuilah bahawa memohon doa dan meminta berulang-ulang tiadalah menyalahi maksud reda. Bahkan dia itulah dari reda. Dengan dia reda dia minta Allah. Kalau tak reda dia tak minta Allah. Pasal dia reda, dia suka Allah Ta'ala beri sama dia. Habis kalau reda kau minta sembuh. Reda Allah Ta'ala kasih sakit kau minta sembuh. Sebab kalau aku sembuh pun dengan takdir Allah. Sakitnya bukan aku tak reda, tapi tengah sakit disuruh minta sembuh. Sakitnya aku tengah sakit aku tak bilang. Beza ya, tak reda dengan doa tapi reda. Tak reda tu maknanya, kok sakit, Allah sakitnya, bisa bila nak baik ni, Allah risaunya aku, ya Allah sembuhkanlah, tu tak reda. Kalau reda tapi doa, sakitnya tak apa, bisa tak apa, pedih tak apa, luka tak apa. Namun, ya Allah, yang ini aku suka, yang ini aku terima, yang ini tidak apa. Namun aku minta juga sembuh, aku minta gini. Dan mintanya sebetulnya bukan mintakan sembuhnya, bukan mintakan wangnya, mintanya lah qanaahnya. Biar tenang aku dengan sembuh aku, biar tenang aku dengan duit aku, biar tenang aku dengan keadaan aku, biar aku dapat ibadat kepada Allah Ta'ala. Yang dia mintanya, reda di sini, doa yang berserta reda ialah sebetulnya minta dia tu bukan minta dihilangkan bencananya, tapi mintanya tu minta qanaah, minta ketenangan. Lain tahap. Betul-betul mintakan hajat duit, betul-betul mintakan hajat sembuh pun boleh. Ada lebih tinggi lagi, yang dia minta duit, tapi yang dimaksudkan adalah tenang biar aku dapat ibadat. Yang dimintakan sembuh, tapi yang dimaksudkan biar boleh senonoh aku dapat buat ibadat, boleh pergi kuliah. Dia minta qanaah sebetulnya, minta tenang, minta lega hati, lepas hati. Itu pun reda juga. Dia tanggung derita, dalam waktu yang sama dia minta dihilangkan derita pasal yang diminta tenang. Kalau dia minta untuk hilangkan derita itu sendiri pun boleh. Tapi ketika derita itu dia tidak mengeluh. Yang tidak bagus ialah dia mengeluh dengan derita itu dan diminta dihilangkan. Itu tak bagus. Itu tak reda. Itu kau minta tak minta pun kau tak bagus. Tidak mengeluh dengan derita, namun minta Allah Ta'ala berikan yang lain. Allah Ta'ala Maha Murah. Allah Ta'ala Maha Murah. Allah Ta'ala dah kasih suruh minta yang baik, kenapa tak nak minta yang baik? Boleh minta yang baik juga. Boleh minta yang baik. Itu pun termasuk dalam bab reda. Asalkan yang kini aku tidak mengeluh. Yang kini mengeluh, keluar pada reda. Kau tak minta sembuh pun, tapi dalam hatinya, kau tak sembuh-sembuh Allah. Itu pun tak reda. Walaupun dia tak doa pada Allah Ta'ala, minta sembuh. Ya Allah sembuhkan dengan segera, ya Allah angkat penyakitku ini, ya Allah. Apa tak reda? Reda. Sakitnya tu, dalam arti kata kalau Tuhan tak kabulkan pun dia rela. Sakit ini pun dia bersyukur kerana dia sakit. Habis aku minta lain. Pasal apa? Aku minta ketenangan supaya senang urusan aku dengan Allah Ta'ala. Itu boleh. Begitu ya. Jadi tidak melarikan diri daripada reda kalau kita berdoa. Minta disembuhkan penyakit, minta diangkatkan bala. Ya. Baik. Doa itu mendekatkan diri apabila diiringi dengan hakikat tauhid, yang mana dia itu juga lisan ubudiyah, yakni mengaku perhambaan kepada Allah Ta'ala. Dengan itu dia mengaku dia bukan atur oleh Allah Ta'ala. Doa, ingat, dalam doa jangan kita nak atur Allah Ta'ala dalam menyangka ini baik untuk aku, ini baik untuk aku. Dengan doa ialah apa? Dia minta Allah yang atur kita yang baik dalam pandangan Allah. Walaupun minta, ya Allah murahkan rezeki aku, sembuhkan anak aku sakit, tapi dalam hati kita kena tahu bukan aku yang nak ini, aku nak Allah dengan kudrah iradahnya mengaturkan bagi aku dengan perkara yang begini, dengan rahmatnya. Bukan kita nak atur Allah. Itu semua adab-adab dengan Allah Ta'ala, ya, lintasan-lintasan dalam hati kita kena berdoa. Dan tanda tahakkuk, yakni hakikat pemahaman itu, perhambaan itu ialah mengaku diri lemah, tidak berkuasa, merasakan diri dalam keadaan terpaksa, hina dan fakir. Barang siapa yang benar-benar berkecimpung dalam sifat-sifat ini, nescaya dia akan mengenal Tuhannya dan dia akan sampai kepada semua cita-citanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Walaupun dia dapat derita dan doa pada Allah Ta'ala. Tapi dia tahu kenapa, memang aku lemah. Diberi sakit aku lemah, sebab itu aku nak minta sembuh. Diberi miskin aku lemah, Allah Ta'ala juga yang mampu keluarkan aku. Itu tauhid tak namanya? Tauhid. Dalam arti kata dia reda dan dia minta Allah Ta'ala berikan dia yang lain,
Yang itu pun dengan keredaan Allah Ta'ala sendiri, ya, dengan kehendak Allah Ta'ala, tak lari daripada tauhid. Dan apabila dirinya terasa sudah dekat kepada Allah Ta'ala, nescaya dia akan mencapai semua cita-citanya itu, ya. Adalah dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna du'a mukhul ibadah wa silahul mu'min wa nurus samawati wal ard wa anna man la yas'alillaha yaghdab alaih. Sungguhnya doa itu adalah som-somnya ibadat. Mukh tu som-somnya ibadat. Som-som macam sulang tu ada som-somnya tu. Nah, som-som ataupun otaknya tu, patinya ibadat, ya. Doa tu, ya. Ibadat, doa, kena doa. Sembayang, lepas sembayang ya Allah terima sembayangku. Wuduk, lepas wuduk ya Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa adalah pati bagi ibadat. Dan senjata orang mukmin. Orang mukmin adalah senjata, siapa kacau dia tolak dengan doa. Bala nak turun pun dia boleh tolak dengan doa. Serta cahaya petala langit dan bumi, doa. Dan bahawa siapa yang tiada meminta kepada Allah, nescaya dia akan marah. Minta pada Allah. Lepas itu orang salih kata sakit jangan minta. Dia minta, tapi dia minta apa? Dia minta yang lain. Dia minta tengah sakit, tak minta, orang Allah marah. Ya aku minta lah. Tapi bukan minta sembuhkan sakit, minta dekat dengan Allah. Minta juga. Kena faham, ya. Kalau tak minta dia marah, tak semestinya kau minta benda yang kau hendak. Orang saleh kalau sakit dia minta sembuh, boleh. Kita dah bincang. Itu tak lari daripada tauhid. Disuruh minta Tuhan marah. Diam saja pun tak nak. Minta, tapi dia punya minta benda yang lebih tinggi lagi. Benda yang mengagungkan Allah, bukan benda yang untuk keperluan diri dia. Minta juga tak tu namanya. Ya Allah Engkau Maha Agung, Ya Allah Engkau Maha Mulia, Ya Allah Engkau Maha Besar, Ya Allah Engkau Maha Bijaksana, Ya Allah Engkau Maha Perkasa, Ya Allah Engkau Tuhanku, tiada Tuhan melainkanmu. Itu puji. Dan setiap kita sebut sifat Allah bermakna kita nakkan, kalau sebut Allah Ta'ala pemurah, bermakna kita nakkan Allah Ta'ala bermurah kepada kita. Kalau kita sebut Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, maknanya kita minta Allah ringankan bebanan kita. Itu doa tu. Tapi dalam bentuk dia tak nak menyebut keperluan dia, dia menyebut sifat Allah yang memenuhi keperluan dia. Macam orang lah, dia nak minta makan nasi lemak. Tahu makcik ni ada nasi lemak. Makcik minta nasi lemak sepinggan boleh? Salah tak dia minta? Dia tak salah. Makcik pun suka. Kalau yang lebih adab lagi, dia tak sebut nasi lemak, dia sebut makciknya. Makcik pandai masak nasi lemak, ya? Nasi lemak makcik memang enak tau. Tengok aja dah menyelerakan. Makcik lah orang yang pandai masak nasi lemak. Makcik apa? Memanglah ahli nasi lemak. Maksudnya apa? Dia nak apa? Nak mi goreng ke? Nasi lemak lah. Nasi lemak. Makcik kasih walaupun dia tak minta. Sebab dia sebut sifat makcik. Ada sifat pun macam makcik. Lagi apa lagi? Makcik pun pandai lah hias rumah. Makcik kalau kemas rumah bersih sekali. Maksudnya apa? Minta makcik tolong kemaskan rumah dia. Begitu ya umpamanya lah, ya. Disebut sifat makcik, Jadi orang dia tahu kau tak minta Tuhan marah. Minta tak nak dalam bentuk atur, minta dalam sebut mengagungkan Allah Ta'ala. Itu adab orang saleh. Minta juga. Kalau dia direct minta, ya Allah sembuhkan sakit aku, ya Allah tambahkan rezeki aku, ya Allah kuatkan badan aku, boleh tak? Boleh, itu boleh. Tapi kan kita bilang apa-apa semua hukum fiqh saja, ada wajib, ada sunat, ada turun sampai yang haram. Yang sunat yang dah wajib pun ditambah lagi afdal, lebih afdal kan. Begitu juga dalam doa, ada yang boleh, ada yang lebih afdal, ada yang baik, ada yang menguatkan. Begitu, ya. Dan firman Allah Ta'ala yang sungguh besar kekuasaannya, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah Ta'ala ada nama-namanya yang bagus, maka kamu mintalah dengan menyeru nama itu. Yang tadi kita sebut. Minta dengan menyeru nama itu tanpa perlu kau minta benda kau. Wahai Tuhan Ar-Razzaq, ya Razzaq. Kan kita sebut ya Aliyu, ya Aliyu, ya Kabir, ya Alimu, ya Gadir, ya Sami'u, ya Basir. Kita minta sebut nama Allah Ta'ala. Kita nak minta nama dia sebalik nama itu. Ya Aliyu, ya Kabir, minta dia maha tinggi. Bermakna yang lain rendah. Yang kacau kita pun rendah. Yang nak tekan kita pun rendah. Kesempitan kita pun rendah. Penyakit kita pun rendah. Ya Aliyu, ya Kabir, yang maha besar. Maka benda-benda ni semua aku tak heran, aku hanya besarkan Allah Ta'ala. Ya Alim, dia tahu, tak payah aku mengeluh. Dia tahu sakit aku, dia tahu miskin aku, dia tahu derita aku.
Ya alim, ya khabir, sangat tahu. Kau dah sangat tahu yang sehingga mendalam pengetahuannya, sebab dia yang atur kita segala-galanya. Apa? Ya ali ya ali wa kabir, ya alimu ya gadir, ya sami'u ya basir, yang maha mendengar, maha mendengar. Walaupun aku tak mengeluh, tapi mendengar akan rintihan derita hatiku ini. Walaupun tak, ya Allah derita pun tidak, selafaz pun tidak, dalam hati pun tidak. Yang di sebalik hati itu pun ada merasa sakit pun Tuhan mendengar. Ya basir, yang maha melihat segala jalan keluarnya, yang melihat segala kelepasannya, yang melihat apa yang baik bagi aku sama ada sembuh ke tak sembuh. Kita minta di sebalik nama itu. Ya Razzaq, wahai Tuhan yang memberi rezeki. Maknanya minta apa? Minta rezeki. Ya Fattah, minta pembukaan, minta ilmu, minta pemahaman. Apa lagi kita minta? Ya Gadir, wahai Tuhan yang maha berkuasa, kita minta lulus segala hajat kita. Allah Ta'ala ada nama-nama yang baik. Doa dengan nama itu. Maksud doa dengan nama itu, ya Allah yang maha kaya, berikan aku rezeki. Pun boleh. Tak nak beri rezeki, kau sebut ya Allah maha kaya, dia tahulah bahawa kau nak minta rezeki. Ya Allah yang maha pengampun, ya Ghaffar, dia tahulah kau nak apa, minta pengampunannya. Itu dia punya bab doa kita kepada Allah Ta'ala, ya. Doa kepada Allah Ta'ala. Doa pakai Asmaul Husna, pasti kabul. Pasti kabul. Doa minta Allah Husna tanpa kau sebutkan hajatmu, tapi kau nak minta sir di sebalik Asmaul Husna itu. Itu lebih tinggi lagi, ya. Firman-Nya lagi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu berkata, mintalah kepadaku nescaya akan ku kabulkan permintaanmu. Minta, jangan tak minta, ya. Jangan tak minta. Minta yang sebab itu kita bilang, tapi minta nak lebihkan apa, ya? Minta yang Allah Ta'ala dah tetapkan, tak payahlah. Minta yang memang Allah Ta'ala nak dengan ujian tu naikkan kau pun, jangan nak minta lekas-lekas clear daripada ujian itu. Minta yang kau tak tertanggung kalau jadi sesat. Minta yang kau tak sanggup kalau anak kau jadi derhaka pada Allah Ta'ala. Minta yang kau tak tertanggung kalau tak dapat syahadat akhir hayat. Minta yang kau tak tertanggung lepas daripada azab kubur. Itu lebih utama kan, ke minta yang tak tertanggung. Maka doalah akan aku beri. Pandai-pandailah apa yang kau nak doa pada Allah Ta'ala. Potong cakap sikit tentang waqala rabbukum uduni astajib lakum. Inilah lesen untuk minta apa sekalipun, jangan kau bilang bid'ah. Malam ni sebut doa tu bid'ah. Amboi. Doa pada apa lagi kita bilang? Malam ni sebut doa tu bid'ah. Doa apa lagi? Istighfar rejab disusun ulama tu bid'ah. Tuhan suruh doa kok pandai-pandai aku bilang nak doa lepas sembahyang pun. Tuan-tuan, mari kita sembahyang hajat minta setiap seorang sebiji apple. Boleh tak? Pun Tuhan tak larang kok kau bilang tak boleh. Tuhan open dan Tuhan tak ada bilang mintalah aku kecuali malam nisfu Syaban. Mintalah aku kecuali pada apa dalam tahlilan, tu tak boleh minta. Ada Tuhan bilang tak? Kan Tuhan tak ada open, minta apa, minta bila, minta di mana pun boleh. Minta, jangan minta dekat-dekat kubur. Aku tak minta dengan dia, aku minta dengan Allah, tapi di situ mengingatkan aku kepada Allah. Aku minta dalam majlis Yasin, aku minta dalam tempatnya tak ada masalah. Waktunya tak ada masalah. Lain semua boleh doa, nisfu Syaban saja tak boleh doa. Kan aneh tu namanya. Lain hari boleh doa, nisfu Syaban tak boleh doa. Keblek. Apa cakapnya suka-sukanya saja. Siapa yang bilang apa nisfu Syaban tak boleh doa? Tuhan bilang doa, Tuhan open tengok. Minta, ada bilang di mana tak boleh? Tak ada sebutkan. Ada bilang bila-bila waktu tak boleh? Tak ada sebutkan. Open. Apa pula kau nak bilang ini boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini bid'ah. Jangan jadi kayak Yahudi. Tuhan tak haramkan, dia yang bilang haramkan. Tak boleh makan ini, tak boleh buat ini. Mengada-ngada. Itu namanya mengada-ngada. Tuhan tak hadkan, dia yang nak hadkan. Itu pihak Yahudi. Na'udzubillah, sama PL-nya. Tuhan tak hadkan itu pasal dia dengki orang ibadat. Dia tidak menegakkan bahasa, dia tak ibadat. Baik. Zikir pun. Apa ni? Zikir-zikir banyak semua ini. Allah yang suruh ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya orang beriman, ingat Tuhan dengan sebanyak-banyaknya. Kau tak kasih dia ingat Allah Taala sebanyak-banyak, kau bilang bid'ah. Aku nak atur ratib ke? Aku nak apa? Kau nak zikir Allah Taala tanpa kau pakai nama-nama Allah pun boleh. Kau tengok pokok engkau je kau sebut
wahai Tuhan yang menumbuhkan pokok aku, wahai Tuhan menumbuhkan pokok aku, sehari pegang tasbih, wahai Tuhan menumbuhkan pokok aku. Boleh tak? Itu zikir tak? Zikir juga. Wahai Tuhan yang ciptakan aku, wahai Tuhan, itu zikir tak? Kan cipta juga, zikir juga namanya. Itu pun tak ada bid'ah kerana kau mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun tak ada bid'ah. Kok makin kita baca a'udzubillahi samil alim, kok bid'ah bilangnya? Tak betul. Habis kita mahal kiam kita diri. Kenapa diri? Bid'ah. Alamak. Allah bilang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang mengingat Ta'ala dikala diri, duduk dan baring. Jadi aku tak nak mahal qiyam, mahal baring pun boleh. Aku diri kau bilang tak boleh. Sallallahu ala Muhammad, terus baring. Kenapa? Boleh? Tuhan bilang nak baring. Baring pun boleh, aku diri kau bilang tak boleh. Dan semua yang kita bilang doa, zikir, diri, baca kuat, baca pelan, sendirian, dalam grup, semuanya dibuat dalam bila? Sembahyang. Sembahyang itu adalah sampel segala zikir dan ibadat. Diri, sembahyang ada diri tak? Kan ada diri. Sembahyang ada duduk tak? Kan ada duduk. Ada sujud tak? Sujud kan dekat pada baring? Kan ada. Sembahyang ada baca sendirian tak? Ada. Allah akbar kabira, alhamdulillah kathira. Sembahyang ada dalam hati tak? Ada. Zikir sir. Usalli fardadh zuhri, dalam hati. Sembahyang ada zikir sir lagi tak? Ada. Jangan ingat nak batalkan sembahyang. Itu menafikan zikir kau yang tadi. Sembahyang ada baca ramai-ramai tak? Ada. Amin. Sembahyang ada yang imam baca surah kau tak baca tak? Ada. Surah. Sembahyang ada yang imam baca kau dengar kemudian kau baca, ada tak? Ada. Fatihah. Dia macam tahlil kan itu ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam baca, kita baca kemudian. Pun ada. Yang serentak dengan imam pun ada. Semua pattern-pattern yang kita buat segala itu, kalau orang bilang tak ada, kau cek. Dalam sembahyang ada tak? Ada, ya sudah, maknanya boleh. Contohnya tu dalam sembahyang. Sembahyang tu yang wajib, menghadap Allah. Ada boleh diri, Tuhan tak marah. Kalau dalam sembahyang tu ada syarat dan rukunnya, yang Allah Ta'ala suruh, takkan luar sembahyang, yang tak ada batal, tak ada apanya, tak boleh. Sembahyang kan ada syarat dan rukunnya, ada batal, ada boleh, ada tak bolehnya. Sembahyang yang ketat undang-undangnya pun Allah izin kau diri. Allah suruh kau duduk. Takkan di luar sembahyang tak boleh diri dan duduk. Segala contoh zikir yang kita buat itu contohnya semua dari sembahyang. Kalau boleh dalam sembahyang, luar sembahyang pun boleh. Kalau boleh, tak boleh dalam sembahyang, kat luar sembahyang pun tak boleh. Dalam sembahyang macam-macam pesen dan pattern ibadat kita, ya. Tengok Allah Ta'ala sebut minta, maka jangan kau hadkan. Waktu ini tak boleh minta. Ni awal Muharram tak boleh minta. Apa? Hari jadi boleh pula dia minta. Orang doakan ni suka pula. Alamak. Tak senonoh. Begitu ya. Allah sedang minta. Bukan aku minta dengan kau, aku minta dengan Allah. Begitu. Kok mengada-ngada? Malam ni 10 Syaban tak boleh. Awal Muharram tak boleh. Habis bila boleh? Hari-hari lain boleh? Boleh. Kalau orang tanya, mana dalil ada baca doa ni 10 Syaban? Mana dalil itu hadis dhaif? Mana dalil ada boleh doa awal Muharram? Kita tanya balik. Mana dalil mengatakan aku tak boleh doa malam awal Muharram? Mana dalil mengatakan aku tak boleh doa malam 10 Syaban? Mana dalil? Sedangkan Allah Ta'ala kasih dalil-dalil yang umum begini. Dalil umum. Siapa bilang aku tak boleh doa? Mana dalil aku tak boleh doa 10 Syaban? Tak ada dalil. Tak ada, hanya kau saja yang suuzan, yang kau tak faham, kau pemalas nang cakap, kau tak nak pemalas, kau bilang tak ada dalil. Ini dalil yang sudah ada, ya. Ud'uni astajib lakum. Minta akan aku berikan kepadamu. Kok kau yang bilang tak boleh, tak kasih malam ini tak boleh doa, malam itu tak boleh doa. Ini adalah lesen am. Ud'uni astajib lakum. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu semua itu adalah lesen am. Itu semua itu adalah lesen am yang Allah Ta'ala, kita bikin apa zikir amal pun masuk dalam ini, kabul namanya. Doa yang diharuskan oleh Allah Ta'ala, ya. Boleh doa tak? Ya Allah, besarkanlah disko aku, ramaikanlah pelanggan-pelanggan disko aku biar mereka joget dengan puas, ya Allah. Boleh tak? Allah Ta'ala minta apa? Minta. Boleh tak minta itu? Minta, kau tahu kau minta siapa? Yang mengatakan ud'uni, minta kepada aku. Aku tu siapa? Allah. Allah ada syariatnya, ada halal dan haramnya. Maka yang halal kau minta, yang haram kau jangan minta. Kau tak minta pun, kau pergi pun dah haram lagi pula kau minta. Jadi kau kena faham. Oh, kalau gitu Tuhan bilang minta apa pun minta. Aku minta disko aku besar. Itu pun Tuhan boleh puaskan. Itu pun Tuhan boleh luluskan. Tapi dia beri dengan tanpa redanya sebab dia ada larang di situ. Itu pun dia luluskan.
Allah Ta'ala luluskan. Orang kafir nak bikin itu, orang nak bikin sihir, orang nak bikin apa, dia nak anyai umat Islam semua, Allah berikan. Minta dengan hal dia, minta dengan mohon dia pun Allah Ta'ala berikan. Tetapi dia berdosa dan dia akan ditindak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Tu. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam lingkungan benda-benda yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Hujan ya? Hujan ya? Alhamdulillah ya, dah berapa lama kan panas ya. Masuk bulan Rajab banyak pula hujannya ya. Alhamdulillah, sebab bulan Rajab ni bulan istighfar, berkat ramai orang istighfar, berkat orang ramai puasa ya. Kalau apa grup-grup setengah-setengah pondok-pondok di sini puasanya tu 3 bulan. Seri Merlong baik, Madrasah Al-Jawahari baik, semua itu puasanya semua tu 3 bulan. Kita baru nak cuba 3 hari ya. Apa semuanya. Bulan Rajab banyak orang baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Betul-betul hujan turun. Sebagaimana Nabi Nuh diminta faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara. Aku katakan pada mereka, tobat kepada Tuhanmu, dia Maha Pengampun. Nanti diantarkan awan yang menurunkan hujan dengan lebatnya. Betul, banyak orang istighfar. Panas kan berapa kemarin kan hujan sampai 2-3 minggu tak ada hujan ya. Hujannya sikit. Alhamdulillah semenjak bulan Rajab banyak pula hujannya. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan berturun berserta hujan ini dengan rahmat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berturun berserta hujan ini pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah jadikan kita hamba yang hampir padanya. Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang ada lega dengan segala tindakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bikin apa semua kita lega hati kita pada Allah Ta'ala. Dan mohon pada kita hamba dia Tuhan. Kita hamba dia Tuhan. Ya. Apa yang berlaku pada Al-Khalil, yakni Nabi Ibrahim AS, daripada mendiamkan diri dari berdoa ketika dia dilontarkan ke dalam api oleh Namrud, Nabi Ibrahim tak minta doa ketika dicampak dalam api Namrud. Dia tak doa. Kenapa dia tak doa? Dia tahu Allah dah memperhatikan dia, dan dia terima saja apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan untuk dia. Redanya sangat full ya, sangat kuat sekali. Semua itu ialah kerana sebab yang khusus berlaku pada ketika itu. Kalau tidak, memang Allah Ta'ala telah menceritakan mengenai dirinya dalam beberapa tempat dalam kitabnya dari hal ini, dari hal dia berdoa. Bahkan dia tiada menceritakan dari salah satu Nabi yang lain tentang doa mereka lebih banyak daripada ceritakan mengenai Nabi Ibrahim AS. Jangan kau sebut Nabi Ibrahim jenis seorang tak doa. Ketika dicampakkan Nabi, dia tak doa. Itu khas pada situasi yang paling genting, dia pilih untuk full pada Allah Ta'ala. Tapi yang lain banyak dia doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dia doa, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dia doa minta anak-anaknya saleh. Wa arina manasikana, tunjukkan bagi kami ibadat kami. Itu kan doa. Allah Ta'ala semua cerita. Nabi-Nabi pun semua berdoa. Nabi Ibrahim pun doa. Jadi kau jangan bilang Nabi Ibrahim jenis tak doa. Pada situasi itu saja dia tak doa. Pasal apa? Dia direct ketika itu ni dari Allah, demi agama Allah, bela agama Allah. Maka serahkan segala apa-apanya dengan tindakan Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala nak jadikan, aku dah kampakkan berhala mereka. Kau Tuhan nak bakar aku pun aku terima juga. Itu semua aku buat kerana Allah, maka serahkan segala bantuan dan pertolongan ataupun apa akan akibatnya pun pada Allah. Khusus kerana ikhlasnya tu, ikhlas dia melakukan itu. Tak harap aku dah kampakkan itu berhala, kau selamatkan aku pada api. Tak. Aku kampak berhala. Aku nak terbakar, itu engkau punya kuasa. Tuju semata-mata kerana Allah. Lain bab, banyak Nabi berdoa. Bahkan paling banyak sebut berdoanya Nabi Ibrahim daripada Nabi-Nabi lain. Jadi kita bilang Nabi Ibrahim tidak doa punya orang. Ya, doa boleh doa. Tapi kita tengok semua Nabi Ibrahim doa apa tak? Banyakkan rezeki, kayakan, mewahkan, sembuhkan sakit. Mintanya terima, mintanya anaknya orang saleh, minta tunjukkan ibadat, semua doa-doa yang seumpama itu, ya. Maka hendaklah anda faham betul-betul tentang kitab Allah itu dan cari ilmu-ilmu yang berfaedah di dalamnya. Kerana semua ilmu-ilmu agama Allah itu tersimpan di dalam perbendaharaannya. Tiada sesuatu pun yang terlepas daripadanya.
Biar dia itu dari ilmu yang halus ataupun yang sulit, yang jelas maupun yang rahsia, semua dalam ilmu Allah Ta'ala dan semaktub dalam kitab-kitab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah menjelaskan perkara ini dalam kitabnya, ma farratna fil kitabi min syai'. Tiada satu pun yang kami alpakan dalam kitab ini, yakni Al-Quran. Firman-Nya lagi, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kitab Al-Quran ke atasmu sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu dan juga sebagai petunjuk dan rahmat serta berita gembira buat kaum muslimin. Tentang ayat ini ya, ada orang kafir, ada orang cabar. Tuhan bilang Tuhan adakan setiap sesuatu dalam Al-Quran. Lepas tu setengah orang alim bilang tidak disebut sebagai orang tu murid, iaitu suka menuju Allah, kecuali segala hajat dia dijumpa dalam Al-Quran. Betul tak? Apa hajat kita? Kau baca Quran nanti dapat. Sehingga orang alim mengatakan, kalau tali sepatu aku hilang, aku baca Quran aku dapat jawapannya. Bukan Quran bilang tali sepatumu terletak di sini, tapi ada jawapan dia untuk dia capai tali sepatu. Ada clue di situ. Sampai begitu sekali. Sampai begitu sekali. Maka ada orang tanya, kata Tuhanmu dalam kitabnya semua ada. Ada bab roti tak dalam Quran? Ada tak roti dalam Quran? Dia jawab, roti kering ke basah? Dia kering. Ayat Quran kan, tak kami tinggalkan sesuatu dalam Quran, baik yang kering baik yang basah. Kan? Apa ayatnya? Yabis. Ada ayat Quran, tidak kami tinggalkan baik yang kering baik yang basah. Kalau dia roti tak masuk kering, masuk dalam ayat itu. Cara buat roti ada tak? Ada. Tuhan bilang, fasalu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ahli kalau kau tak tahu. Kalau tanya buat roti, kau tanya ahli buat roti. Kau jangan tanya ahli buat mesin. Dia tak pandai. Begitu. Ada, kau sebut apa? Semua Quran ada kasih clue-nya dan lengkap pulanya. Bukan hanya suruh tanya tukang roti. Ahlinya. Ahli tukang roti. Ahli yang ingat perkara itu semua. Allah Ta'ala dah sebut. Allah Ta'ala dah sebut. Jadi apa dalam sebut semua, dalam Quran semua sudah ada. Semua sudah ada. Apa pun. Benda-benda kecil, benda-benda kerohanian kita, benda-benda besar, planet-planet pun semua Allah Ta'ala dah sebutkan dalam Al-Quran. Ya? Jadi tentang sama nak doa, tak ada doa pun. Dimaksud disebutkan di sini adalah tentang nak doa, tak doa pun. Kau boleh dapat contohnya dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim doa tak? Doa. Nabi Musa doa tak? Doa. Nabi Isa doa tak? Doa. Semuanya ada doa. Bahkan Nabi Ibrahim paling banyak doanya yang diletakkan Allah Ta'ala. Satu ketika ni dia tak doa. Kerana apa? Full ikhlasnya kepada Allah Ta'ala. Full redanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Perihal wasiat ketuhanan. Subhanallah, kita akan belajar tauhid di sini ya. Tauhid akidah ahli sunnah wal jamaah. Tauhid akidah para habaib ya. Para habaib. Jadi jangan kau bilang habib-habib ni adalah Syiah. Ini akidah kita. Alim ulama kita. Tengok apa disebutkan di sini tentang perkara-perkara ketuhanan ya. Insya-Allah akan kita baca kitab ini nanti ya. Diterjemahkan pada 4 Januari 1999. Ini sudah 9 Februari, 1 bulan lebih. Berapa tahun? Sekarang 220 berapa? 2000 berapa? 20? 2032. 2022 buang 1999. 23 tahun ya? 23 tahun 1 minggu. 1 bulan dah diterjemahkan. Kitabnya sendiri sudah hampir 400 tahun. Pahala besar yang menterjemahkannya Habib Ahmad bin Smith kita menterjemahkan kitab ini ya. Dapat kita faham. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Nanti kita tengok. Kita nak sampai khatamannya ya. InsyaAllah nanti minggu depan kita baca sebahagian demi sebahagian. Sampailah kita khatam kitab ni. Syukur pada Allah Ta'ala. Syukur kitab ni kita mula dekat rumah Haji Nasir. On off. Berhenti Ramadan. Ramadan tak berhenti. Rumah dia Ramadan tak berhenti. Hari raya pun berhenti cuma 3 minggu aja. Kemudian PKP. Alhamdulillah dapat sambung dan sekarang dapat sambung balik di sini. Syukur Alhamdulillah. Setiap kitab-kitab yang terkandas ya ke dalam saya, bilalah nak baca kitab ni balik, bilalah nak baca. Kalau dapat sambung balik syukur Allah Ta'ala masih kasih izin. Macam kita doyan prata lah. Kedai warung ni pratanya enak, karinya kari ceker. Kok tutup? Kan saya tunggu bila buka. Tak boleh jual banyak-banyak. Boleh satu orang beli satu keping aja. Cekernya pun sebiji. Jadilah. Tunggu lagi bila boleh makan lagi. Tutup lagi. Tunggu lagi.
Kalau dah Ratu Prata kari ceker pun kita tunggu. Ini kan pula kitab ilmu. Bila Allah nak hidangkan aku lagi? Bila Allah nak hidangkan aku lagi? Biar dapat makan sendiri lain, makan dengan kawan-kawan kan lain. Baca sendiri lain, baca dengan kawan-kawan pun lain. Begitu ya, menikmati, enjoy dengan kawan-kawan. Kalau kedai tutup aja kita tunggu bila bukanya terus kita serbu kan. Ini kitab-kitab pun begitulah. Ditutup oleh Allah Ta'ala, sedih bila Allah Ta'ala nak hidangkan lagi. Bila Allah nak hidangkan lagi. Alhamdulillah hidangkan lagi, dapat kita nikmati lagi. Ya. Wallahu alam. Dan kat bulan puasa tuan-tuan, dia seronok-seronoknya. Tak sampai 2 bulan. Kira-kira lagi sebulan 3 minggu aja bulan puasa. Mudah-mudahanlah Tuhan ampunkan kita, dapat rahmat dalam bulan puasa. Sebelum masuk bulan puasa, Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang hatinya redha, hatinya lega, hatinya ikhlas, hatinya takut, hatinya harap, hatinya syukur, hatinya gembira, hatinya mesra, ya. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala berikan kita sifat-sifat sedemikian. Jadi kita masuk bulan puasa plus tak makan tak minum, mudah-mudahan dapat kembali kita fi ahsani taqwim kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, keluar daripada thumma radadnahu asfala safilin, lebih rendah serendah-rendahnya. Kita harap bulan puasa tu bulan tinggi. Kita masuk bulan puasa, mudah-mudahan Allah Ta'ala sucikan kita sebelum masuk bulan puasa. Masuk bulan puasa dapat kembali asal kita, fitrah kita dengan rahmat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum itu kita bacakan Fatihah untuk adinda kepada Tuan Haji Jumli yang meninggal di Kedah. Beliau adalah seorang imam di sana, ya. Meninggal kesan daripada Covid lah. Namanya siapa? Asmara. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabil kiram, thumma ila ruhil marhum Tuan Imam Haji Asmara bin Adi Abdul Samad wa usuli wa furuhim anallahu ta'ala bi rahmatul maghfirah. Sabakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was saljil barad wa naghhi minal khataaya kama yunagga thawbul abyadu minad danas wa bil huda min khalam darihi wa ala khalam min ahlihi wa zawjan khalam min zawjihi wa adkhilhu jannata 'aizi min adzabil qabr fitnatan min adzabil nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.